Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang berusaha Puan Rahimah Muhammad Amin, pengurusi Pewani UiTM Cawangan Johor. Seterusnya rakan-rakan pensyarah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah terlebih dahulu kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita meneruskan program kuliah hadis secara mingguan. Mudah-mudahan pengisian ilmu ini akan melembutkan hati kita, akan menambahkan akal kita, seterusnya menjadikan kita sebagai hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu daripada persediaan bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, Yaumul Mahsyar nanti. Tadi saya ada WhatsApp, sepatutnya kita mula saya sebutlah WhatsApp tadi, kita mula lambat sedikit dalam jam 12 suku. Itu estimate saya sebab saya ada program di luar UiTM, ada program di Pejabat Qadi Daerah Segamat. Alhamdulillah sempatlah kita selesaikan sebelum pukul 12. Jadi ini program selesai, saya teruslah dengan program kita pada tengah hari ini. Baik, seperti mana yang kita maklum, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan teruskan dengan sambungan dua hadis yang terakhir di dalam tajuk mengenai keharusan melaknat ahli maksiat dan seterusnya. Ada dua baki hadis yang belum kita bincangkan lagi. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan sama-sama lihat hadis tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita teruskan kepada hadis dua yang terakhir pada tengah hari ini sebelum kita masuk kepada hadis yang baharu. Okey, baik, kita lihat hadis yang ke-10 dan kemudian hadis yang ke-11. Baik, saya rasa betul dalam siri yang lepas kita dah bincang sehingga hadis yang ke-10, yang ke-9. Jadi kalau salah tolong betulkanlah. Ya. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-10 pada pagi ini. Halaman yang ke-433. Baik, hadis yang ke-10 ini iaitu dia berbunyi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul man qadhafa mamlukahu bizzina yuqamu alaihi al-haddu yawmal qiyamati illa an yakuna kama qala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Hudud dan juga Imam Muslim dalam kitab Iman. Saya tak sempat nak tulis ya, kitab Iman. Baik. Maksud hadis ini adalah ya, tadi ada chat okey, apa ni Puan Jaslin kata betul hadis yang ke-10. Alhamdulillah. Okey, maksud hadis ni iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya saya pernah mendengar Abul Qasim. Ya, Abul Qasim adalah salah satu gelaran ataupun kunyah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abul Qasim. Jadi kalau kita ini antara kita kata antara budaya masyarakat Arab. Ya, iaitu mereka jarang menggunakan nama sebenar. Kebiasaannya masyarakat Arab dia menggunakan kunyah ataupun gelaran. Okey. Jadi macam mana masyarakat Arab nak meletakkan kunyah untuk seorang lelaki? Seorang lelaki kan ayah. Biasanya amalan mereka adalah mereka menggunakan nama anak sulung. Okey, nama anak sulung kalau kita katakanlah ya, anak sulung kita nama Zaid. Contoh. Maka ayah itu dia akan menggunakan gelarannya Abu Zaid. Ya, ayah kepada Zaid. Mak pula dia akan menggunakan gelaran Ummu Zaid. Ini adat di dalam masyarakat Arab. Kita hari ini kalau anak yang nama macam-macam kan, Silviana kan, maaf sebutlah kan, anak yang nama nak sebut pun susah kan. Jadi nak letak nama Ummu Abu depan tu payah juga tu. Kan? Sebab tu kebiasaan masyarakat Arab kan, dan kalau kita tengok pun amalan para sahabat, amalan Rasulullah, amalan para ulama kita, nama-nama anak ni ambil nama yang satu perkataan aja. Nama-nama yang mudah. Tengok kan para sahabat. Ya, namanya apa? Umar, Saidina Umar, Ali, Osman, Zaid kan. Tapi kita mungkin budaya kita tak sama kan macam tu. Dan kalau boleh biarlah nama tu nama yang membawa makna yang baik. Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata saya pernah mendengar Abul Qasim. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? Apa sabdaan Nabi? Sesiapa yang melemparkan tuduhan zina kepada hambanya, maka dia akan dijatuhkan hukuman had pada hari kiamat kelak. Melainkan apabila hambanya benar-benar berzina seperti yang dia katakan. Dekat bahagian belakang ni saya tak padam
hadis yang sebelum ini. Baik. Jadi perkataan yang kita boleh lihat dalam hadis ni adalah perkataan qazafa. Ya, man qazafa. Sesiapa yang menuduh hambanya melakukan zina. Kalau seorang tuan kepada hamba, tuan itu menuduh hambanya berzina, maka pada hari kiamat kelak, tuan ini akan dikenakan hukuman had. Hukuman hudud, had. Melainkan betul hamba itu melakukan perzinaan. Baik. Ya. Jadi, apa pengajaran hadis ni? Ya. Hadis ini ya, menunjukkan bahawa Islam melarang seseorang melakukan perbuatan zalim. Tuduhan berzina adalah perbuatan yang zalim, sekalipun kepada hamba ataupun kepada khadam. Jangan menzalimi orang lain, walaupun orang itu statusnya adalah hamba. Kalau hamba ni dalam masyarakat manusia, dalam kehidupan manusia ni, orang yang berada pada kedudukan paling rendah, hamba lah. Ataupun dia sebagai khadam. Kalau cerita P.Ramlee kan, ada khadam. Ha? Apa cerita apa kan? Ada khadam kan? Ya, maka jangan melakukan perbuatan yang zalim. Sekalipun walau bil kalam, sekalipun dengan sekadar melalui ucapan. Ucapan yang merupakan perbuatan itu perbuatan yang zalim. Ya. Jadi kalaulah ya, kita ini maksudnya kita ni sesama kawan-kawan kita jangan menzalimi kawan-kawan. Sekalipun sekadar melalui ucapan. Kalau kita ada saudara mara, adik-beradik, jangan menzalimi mereka. Sekalipun tak kita tak buat dengan perbuatan, tapi melalui ucapan. Jangan. Islam melarang perbuatan tersebut. Dan orang yang melakukan perbuatan ini, maka dia akan mengundang azab Allah pada hari kiamat. Allah bagi isyarat, Allah bagi peringatan, sesiapa yang melakukan kezaliman sekalipun kepada manusia yang kita rasa berada pada tahap yang rendah, Islam tidak mengiktiraf perhambaan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila Islam datang, kalau kita perhatikan dalam banyak-banyak denda, kan, dalam banyak-banyak bentuk fidyah, kan, bentuk denda yang ditetapkan oleh Islam, kebanyakannya Islam kata memerdekakan hamba. Sebab Islam meletakkan penghapusan kepada amalan perhambaan. Sebab tu tengok kan, kalau kita kaji dalam hukum fiqah kan, banyak hukuman-hukuman, denda-denda yang apabila seseorang melakukan kesalahan, dia punya denda dia adalah membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Baik. Dan yang kedua, pengajaran daripada hadis ini adalah hadis ini menunjukkan kesempurnaan sifat Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Allah itu salah satu sifatnya adalah Maha Adil.
Tak ada siapa mana-mana makhluk boleh menandingi sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada bukti keadilan Allah Taala adalah orang yang menzalimi seseorang, dan orang yang dizalimi itu orang yang paling rendah kedudukannya, dia tak boleh nak balas sebab kedudukannya paling rendah, maka pada hari akhirat kelak dia akan boleh mendapat ganjaran. Allah akan membela apa yang dilakukan kepadanya. Ini sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kehidupan manusia hari ini, kan, kalau orang tu dia mungkin orang yang susah, orang yang hidupnya melarat, tidak ada siapa yang ingin membelanya. Betul tak? Kalau orang tu dia kaya, kan, apabila dia ditindas, dia dianiaya, maka dia boleh ambil peguam, kan, boleh upah peguam, boleh bayar kepada peguam untuk membela dia. Orang yang lemah tak ada peluang. Tapi ingatlah, Allah Maha Adil. Orang yang lemah ini pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membela dia. Jadi ini boleh menyedarkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita buat benda buruk kepada orang yang lemah, kita kata, alah, engkau tak boleh buat apa dekat saya. Kau ada apa? Kita rasa kita okey, kan? Orang tu tak boleh balas. Tapi ingat, Allah Maha Adil. Hari akhirat kelak orang itu akan membalas. Sebab apa? Allah akan bagi peluang kepada dia. Allahu Akbar. Ini penting, tuan-tuan. Bila kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kan, merenungi kata-kata, pandangan-pandangan para ulama. Baik, alhamdulillah, kita sambung kepada hadis yang kedua. Ya, saya tak nak kita terlampau stres-stres, kan. Okey, kita belajar, cuba faham dalam keadaan yang santai. Nak pula tengah hari ni pukul 12 lepas habis kelas. Kelas pula 4 jam tadi. 8, 10, 10, 12, kan. Kalau stres-stres memang payah, kan. Jadi kita relax, rehat, cuba faham ilmu-ilmu, hadis-hadis yang Nabi sebutkan. Okey, baik tuan-tuan. Hadis yang terakhir pada pagi ini, pada tengah hari ini dalam bab kita, sebelum masuk bab yang baru. Apa ni Kak Dina kata pula, ada aircon pula. Kan? Lepas tu pula mungkin tadi habis kelas pukul 11.30, pergi makan sekejap, ya. Makan tengah hari, balik masuk bilik, buka aircon, dengar kuliah, cepat cepat innalillah. Cepat pejam, kan. Ya, ini cabaran lah bila kita belajar. Baik, kita sambung hadis yang ke-11. Hadis yang terakhir, insya-Allah. Hadis 11 berbunyi, pada muka surat yang ke-434. Okey, ya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata, kata Aisyah, ya, an Aisyah radhiyallahu anha. Yang ni pun kadang-kadang sajalah ni, tuan-tuan, sajalah daripada pandangan saya, kan. Kita sebut Aisyah. Dalam bahasa Melayu kita kata Aisyah. Salah, tuan-tuan, tidak tepat. Ya, yang sebenarnya Aisyah. Aisyah, bukan Aisyah. Ya, baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Baik. Apa maksudnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya, Nabi SAW bersabda. Baik. Apa Nabi sebut? Janganlah kalian memaki orang-orang yang sudah mati. La tasubbul amwat. Jangan memaki orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, sesungguhnya mereka sudah sampai kepada amalan yang mereka kerjakan. Lalu mereka mendapat balasan daripadanya. Cantik tuan-tuan. Nabi bagi nasihat yang sangat berharga dalam hidup kita. Jangan memaki hamun. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Jangan kita memaki hamun mereka. Doakan, Allahumma ghafir lahu, kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha. Kalau tak nak dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ampunkanlah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dia. Sebab tu, okay, saya ulang balik yang saya dah sebut sebelum ini. Apabila kita mendengar berita kematian, kan, ada mungkin ahli keluarga si mati, kan, dia sampaikan berita kematian kepada kita. Yang pertama adalah bagi sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebut yang macam tu. Ya. Satu. Kemudian kita lepas tu kita sambung dengan doa. Bila dengar kematian, ya, dan orang yang meninggal tu orang Islam lah, sambung dengan doa. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunkanlah segala dosanya. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha. Ampunkanlah segala dosanya. Hu dengan ha. Hu lelaki, ha perempuan. Kemudian yang ketiga, baru kita sebut takziah, kan? Kita ucap takziah kepada ahli keluarga. Tapi yang banyak berlegar hari ini, kan? Bila ada orang beritahu je, kita kata Al-Fatihah. Macam mana tuan-tuan? Saya tak kata Al-Fatihah salah, tak? Kan? Sepatutnya Al-Fatihah tu selepas itulah. Kan? Lepas tu kita baca Al-Fatihah, niatkan sedekah kepada si mati. Itu yang sepatutnya kita buat. Ya? Jadi setkan dalam kita punya phone, kan? Dekat bahagian WhatsApp tu, kan? Setkan. Yang pertama, kan, inna lillah, tulis kat tu, inna lillah, kan, tulis. Kemudian, ya, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha, kan? Kemudian kalau nak baca Fatihah, pilihlah Al-Fatihah. Lepas tu, takziah kepada ahli keluarga si mati. Setengah tu dia keluar ada Fatihah aja. Tulis je Al-Fatihah. Siapa nak baca? Kan? Ha. Kan? Ini perkara-perkara yang saya rasa mungkin elok juga kalau kita tengok. Baik. Jadi saya sebut tadi, Nabi melarang kita yang masih hidup memaki hamun orang yang telah meninggal dunia. Sebaliknya, Nabi menyuruh kita supaya mendoakan kepada mereka. InsyaAllah doa kita Allah akan makbulkan. Kalau tuan-tuan tengok, kan, ya, minta Allah, minta kita doakan kepada si mati ni, tengok
Yang pertama sekali, bila mendengar kematian, kita doakan Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok, semasa kita sembahyang jenazah, ya, rakaat yang pada takbir yang pertama baca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca salawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga mendoakan kepada si mati. Memohon Allah ampunkan dia. Jadi inilah kepentingan doa kepada si mati. Baik. Sebab apa? Sebab Nabi kata, sesungguhnya mereka sudah sampai kepada amalan yang mereka kerjakan. Bila kita mati, tuan-tuan dan perempuan sekalian, apabila manusia mati, habis dah, tuan-tuan. Hubungan kita dengan dunia habis. Ni kalau dengar cerita bab mati ni, ada sahabat yang bila dengar bab mati, Nabi baca ayat Al-Quran, Nabi sebut tentang mati, ada sahabat yang terus kan menangis. Ada orang bila cerita bab mati, dia steady je kan, relax aja. Tapi kalau cerita bab anak, dia mengalir air mata. Jadi ikut seseorang kan. Ada orang cerita bab mati, okey, steady je. Ada orang bila kita cerita tentang bab anak, steady je. Tapi bila cerita bab mak, ayah mak, dia tak boleh tahan. Ada tak itu masyarakat kita? Ada kan. Baik. Jadi mati ni, bila cerita pasal mati ni kan, amalan kita, duit yang banyak dekat bank kan, meninggal saja dah tak ada apa dah. Dekat bank ada 200,000, 300,000. Meninggal aja, duit tu dah berpindah bilik dah. Difaraidkan. Rumah kita besar kan. Rumah nilai, kita panggil juru nilai datang kan. Nilai rumah saja 5 bilion. 5 bilion ataupun 5 million, 5 juta rumah. Bila meninggal aja tak ada dah. Cuba kita bayang macam tu. Jadi Nabi sebut dekat sini, yang bersama dengan kita bila kita meninggal bukan perkara-perkara tersebut. Yang bersama dengan kita adalah amalan. Ni yang saya nak sampaikan pada tengah hari ini. Amalan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berapa ramai di kalangan manusia yang bertungkus lumus mengejar dunia, mengejar kehidupan dunia. Sementara ada berapa ramai yang bertungkus lumus mengejar kehidupan akhirat. Saya tak kata salah tuan-tuan, kita kejar kehidupan dunia. Saya tak kata salah. Tapi kita lupa kejar kehidupan akhirat. Yang ni kata Imam Hasan Al-Banna. Ramai orang yang kejarkan kehidupan dunia tetapi tidak mementingkan kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kekal selama-lamanya. Ini kata-kata Imam Hasan Al-Banna. Tuan-tuan, dekat dunia ni, paling-paling kita pun sekarang ni umur kita 90 tahun. Yang paling panjang pun 102, 103 tahun. Lepas tu kita dah selesai. Tapi kehidupan kita pada hari akhirat, lepas kita mati, hidup semula, kehidupan itu adalah kekal selama-lamanya.
Kita nak pilih kehidupan yang tidak kekal ataupun kehidupan yang kekal. Tuan. Ya. Ha. Ini yang cuba kita muhasabah, kita fikirkan. Dan kehidupan yang kekal tu ada dua je pilihan. Satu, kita punya bekalan kita adalah pahala, kebaikan. Satu lagi, bekalan kita adalah amalan-amalan yang buruk. Maka di mana tempat kita nak cari? Yang ni kata Profesor Dr. Kamal Hassan. Saya rasa tuan-tuan semua kenal kan? Dr. Kamal Hassan adalah bekas rektor UIAM. Okay? Dia kata dalam satu aspek dunia adalah penting. Sebab apa? Kita nak pergi ke akhirat, kita berada di dunia. Jadi di dunia ini tempat kita bekerja, tempat kita beramal supaya hasilnya dapat kita ambil pada akhirat. Kalau kita tak ada dekat sini, payah nak menuai hasil di hari akhirat. Cuma hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kadang-kadang kita terlampau asyik dalam mengejar dunia sehingga kita alpa untuk mengejar akhirat. Sedangkan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi. Bekalan nanti semuanya kita akan dapat akhirat. Mudah-mudahan sebagai teguran kepada diri saya, kepada kita semua, untuk kita menjadi insan yang lebih baik. Baik, tadi ada soalan daripada Puan Cik tadi. Ya? Soalan tadi, adakah orang-orang yang sudah mati termasuk non-Muslim ke? Soalan yang bagus. Baik, saya tak ambil pandangan saya. Saya tak pandai. Jadi kita ambil ni pandangan yang diberikan oleh para ulama kita. Seperti biasa tuan-tuan, saya rujuk kepada kitab Nuzhatul Muttaqin. Ya, syarah kepada Riyadhus Salihin. Baik. Kitab ini ditulis oleh 3 orang ulama yang mutaakhirin ini yang hebat. Baik. Yang mana kata mereka, hadis ini menunjukkan melarang manusia daripada memaki hamun orang-orang yang mati yang terdiri daripada orang Islam. Jadi kalau orang tu orang Islam, dia meninggal dunia, maka tidak boleh kita memaki hamun dia. Satu. Wa amma amwatul kuffar. Manakala orang yang meninggal dunia itu dia adalah orang-orang kafir, fayajuzu, maka boleh memaki hamun, diharuskan memaki hamun umuman, secara am. Tak boleh spesifik kepada nama dia, secara umum. Tak boleh sebut nama dia. Sebut, kita kata orang-orang yang kafir, dia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Umum. Jangan sebut nama dia. Wa ammal mu'ayyan minhum fala yajuzu sabbuhu. Jangan memaki hamun secara mu'ayyan, secara khusus kepada orang tersebut, orang kafir. Sebab apa? Liihtimalu annahu mata musliman. Kerana mungkin orang yang kita sangka dia kafir itu, dia mati dalam keadaan Islam. Kita tak tahu, kan? Sebab tu tuan-tuan, bab mati ni, hidup mati ni kan,
kita tak boleh tahu kan. Kita sangka dia ni memang orang kafir. Tapi mana kita tahu mungkin sebelum dia meninggal dunia Allah bagi hidayah dekat dia sebulan ataupun 2 bulan sebelum tu kan. Dia dapat hidayah untuk Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Kita tak tahu, kita kata dia ni kafir. Kita pun maki hamun dia. Sebab tu Islam larang memaki hamun secara khusus orang-orang yang kafir. Dibimbangi takut-takut semasa dia meninggal tu, dia meninggal dalam keadaan Islam. Baik. Sambung lagi. Kata pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin. Kata pengarang dia kata illa an yakuna mimman nassa syari' ala mautihi kafiran ka Abi Lahab wa Abi Jahal. Kecuali orang yang mana dia ni syarak telah menentukan, syarak telah menyatakan bahawa dia ni mati dalam keadaan kafir, maka dibolehkan kita memaki hamun dia. Dia kata sebagai contoh Abi Lahab, Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Boleh memaki hamun secara khusus dia. Ataupun hari ini Fir'aun. Boleh maki hamun khusus Fir'aun. Ataupun Namrud. Boleh maki hamun. Sebab dia memang ada nas syarak yang menyatakan bahawa mereka ini adalah golongan yang kafir. Itu yang untuk saya nak menjelaskan soalan yang ditanya sebentar tadi. Jadi maksudnya untuk orang yang bukan Islam, kan, kita tak boleh maki hamun secara khusus diri dia. Tapi secara umum dibenarkan. Tetapi kalau orang yang memang ada bukti, ada nas syarak yang menyatakan dia ni kafir, boleh memaki hamun secara direct, khusus untuk diri dia apabila dia telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Selesai bab kita yang ke-17. Jadi kita masuk bab yang ke-18. Sempat ke ni? Ada masa lagi 13 minit. Ke ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, Ustaz tanya satu, Ustaz. Ya. Macam ni. Okey, saya ambil senario. Saya ada kawan yang baik, non-Muslim lah. Muslim. Nak berdakwah kepada dia tak mampu secara lebih terperinci. Cuma kalau saya sekadar doa agar dia masuk Islam. Macam mana Ustaz? Sebab kita nanti akan ditanya kelak kita ni sekarang kena berdakwah lah kepada non-Muslim kan. Tapi kita tak mampu ke arah tu. Cuma kan kita hanya mampu berdoa, kita cakap dengan dia, aku tak doa kau masuk Islam, and then sambil tu kita doa lah. Boleh tak macam tu Ustaz? Faham tak maksud saya? Faham. Okey, faham. Betul. Okey, baik. Soalan yang bagus Okey. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup di atas dunia ni ada tanggungjawab. Salah satu daripada tanggungjawab kita adalah kita perlu berdakwah. Jangan kata pula, Ustaz macam mana saya nak dakwah, saya tak belajar Ustaz bab ni. Okey, maksud berdakwah ini adalah berdakwah, tugas kita semua orang Islam adalah berdakwah secara umum. Menyampaikan apakah itu Islam. Kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam mengikut kemampuan kita.
Sebab nanti kita bimbang, kan? Kita ada jiran. Katakanlah kita ada jiran. Okay, jiran kita tu bukan Islam. Nanti pada hari akhirat kelak, di hadapan Allah Ta'ala, dia akan kata, kan, saya tinggal sebelah rumah apa ni Puan Cik, tapi Puan Cik tak pernah pun bagi tahu saya Islam. Payah itu jawab. Kan? Tak pernah pun ajak saya cerita kepada saya tentang Islam. Okay? Sebab tu paling-paling tidak adalah kita menunjukkan akhlak sebagai seorang Islam. Mudah-mudahan dengan akhlak itu, kan, dia nampak, oh Islam macam ni, kan. Islam suruh macam ni, kan. Oh, dia nampak you Islam, kan. Okay. Macam saya nak sebut. Ha? Saya baru-baru ni ada urusan dengan bank. Okay. Ada urusan dengan bank dalam 2 minggu lepas lah, kan. Jadi officer bank tu dia non-Muslim, dia Chinese, kan. Saya ada urusan dengan dia sehari sebelum tu, tiba-tiba hari Jumaat, dia call saya pukul 2 suku petang. Saya tak angkat lah, sebab tu baru balik daripada masjid, kan, hari Jumaat, kan. Lepas tu saya tengok, okey, ada miss call daripada dia. Kemudian pukul 3 petang tu saya call dia. Kita sembang dengan dia lah, selesai urusan. So dia kata dengan saya, dia kata, Encik, dia kata, sorry lah. Okay, hari ni hari Jumaat. Dia kata, sorry lah, dia kata, saya kacau Encik. Saya ganggu Encik. Okay, Encik pergi sembahyang, kan, sorry ya. Jadi dia nampak tau Islam. Satu lagi kes yang baru ni. Kira ni baru minggu lepas kes. Saya ada hantar barang untuk cat apa ni, ada part pada kereta saya. So dalam kereta tu ada sejadah duduk pada seat yang belakang. Jadi barang yang telah dicat ni dia wrap lah. Okey. Kemudian saya kata tak apalah, letaklah atas seat belakang. Tak boleh cikgu, dia kata. Ini kain dia kata ini kain buat sembahyang, tak boleh, awak cakap. Nampak dia memang respect dengan kita benda tu. Jadi bagi kita, kalau kita boleh soft spoken, kalau kita boleh tunjukkan, kan, saya yakin insya-Allah kita doa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah buka hati dia, bagi hidayah dekat dia untuk masuk Islam. Jadi nak berdakwah ni bukan sekadar cerita, kan. Kita paling-paling tidak pun tunjukkan akhlak kita ni orang Islam. Dia nampak akhlak kita orang Islam, terpuji orang Islam ni, kan. Kita doa dengan Allah, mudah-mudahan dengan asbab asbab perbuatan tunjuk contoh itu, dia terbuka untuk mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Itu tugas kita. Tapi kalau kita pun asyik bergaduh, kan, kita pun akhlak kita sama macam orang lain, sama macam orang yang bukan-bukan, ini masalah. Jadi berdakwah tu maksudnya dalam skop yang besar. Jadi kalau boleh cerita dengan dia lagi baguslah, kan. Tapi kalau tidak pun paling tidak tunjukkan akhlak. Jadi apa yang dibuat, sebagai contoh yang Puan Cik sebut tadi tu, paling-paling kurang pun doa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah bagi hidayah, kan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Saya ada seorang pembekal buku di sebuah sekolah Chinese, kan. Tapi dia punya supplier ni pergi ke sekolah ni, cikgu ni, kan, entertain dia, klien dia baik. Akhirnya sebab dia punya cikgu-cikgu sekolah tu, dia masuk Islam. Ini hebat, tuan-tuan. Saya kata Allahu Akbar, hebat, kan. Akhirnya dia masuk Islam, kan. Bila tanya, dia kata saya pergi sekolah tu, dia kata seronok, kan. Cikgu, klien dia tegur dia, ajak dia minum, baik dengan dia, so dia rasa seronok. Inilah salah satu daripada metod dakwah yang boleh kita buat. Kita namakan dia dengan dakwah bilhal. Tunjukkan contoh yang baik.
Okey, so itu respon lah yang saya boleh berikan. Jadi hari ni rasanya tak sempat untuk kita bincang bab yang ke-18 ni. Terpujinya jual beli yang baik dan tercelanya riba serta menipu. Ya. Ni ada ayat Quran, ada 3 ayat Quran dan hadis-hadis saya dah siapkan dah slide. Tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat sambung sesi sharing untuk kita memahami hadis-hadis Nabi ini pada siri yang akan datang. Ya. Sebab sekarang ni pun waktu zuhur pun awal. Jadi insya-Allah boleh kita solat berjemaah lah apa di masjid insya-Allah. Jadi itu saja untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan ia mendatangkan kebaikan, kita dapat faham agama dengan lebih baik. Inilah bekalan kita untuk kita amalkan, untuk kita dapat pada hari akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.